إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menghadiahkan bacaan suratul Fatihah khusus kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Seterusnya kita sedekahkan Fatihah kepada ibu bapa kita, pasangan hidup kita, anak-anak, ahli keluarga kita, para guru, dan kepada seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan semua, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana iman kita hari ini? Baik, meningkat. Bagaimana pahala kita hari ini? Baik, meningkat ke biasa je? Tuan-tuan, alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya, kerana kita masih lagi dapat bersama-sama pada malam ini untuk meneruskan pengajian kitab kita yang berkaitan tentang dosa-dosa besar yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, untuk mencari pahala ini kena kita berusaha. Untuk menghindarkan diri kita daripada dosa, kita kena berusaha, kena bermujahadah. Pahala bukanlah suatu kebetulan, dosa juga bukanlah suatu kebetulan. Nak melahirkan hamba Allah yang soleh perlu berusaha, bukan kebetulan. Nak melahirkan anak-anak yang soleh ataupun yang solehah, kena berusaha, bukan secara kebetulan. Sebagaimana kalau kita nak mendapat wang ringgit, untuk kita untuk kita bekerja, kita kena berusaha.
Kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk nak dapat duit ataupun wang ringgit yang lebih. Kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Ya. Kalau kerja 8 jam, maka gaji kita sekian. Kalau kita kerja 12 jam, gaji kita sekian, lebih daripada 8 jam. Begitu jugalah kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan kita. Kalau kita nak tambahkan kita punya pahala, tuan-tuan, kita kena kerja lebih sikit, kena beribadah lebih sikit, kena baca Quran, kena berzikir, kena bersedekah, berinfak, berwakaf. Barulah kita dapat ganjaran yang lebih lagi daripada yang sedia ada. Jadi tuan-tuan, rutin kehidupan kita seharian ni jangan kita biarkan begitu saja, tetapi kita kena usaha, kita kena berusaha, kita kena mencari jalan-jalan untuk menambahkan lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan. Tuan-tuan, biasa kadang-kadang saya pun begitu juga. Kita buat kerja ni daripada bangun tidur sampailah kita tidur kembali, kadang-kadang kita buat benda yang sama. Perasan tak? Kita buat benda yang sama, perkara yang sama. Betul, itu tidak menjadi masalah. Tetapi tuan-tuan ingat, orang yang masuk dalam syurga pun menyesal. Menyesal kerana apa? Mereka menyesal kerana mereka tak buat lebih lagi di atas muka bumi ini. Sebab apa? Sebab mereka nampak nikmat syurga itu sangat dahsyat, nikmat syurga itu sangat indah, sampaikan mereka mengatakan, kalau aku buat lebih lagi yang baik di atas muka bumi ini, sudah pasti aku dapat lagi nikmat yang lebih lagi dalam syurga. Bayangkan tuan-tuan, dalam syurga pun ada rasa menyesal, apatah lagi kalau neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu tuan-tuan, saya menggalakkan diri saya, keluarga saya, begitu juga dengan tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, bersama-sama kita untuk meningkatkan lagi amalan-amalan kebaikan, kebajikan, agar kita beruntung di hari yang tidak ada lagi untuk kita boleh berusaha. Jangan kata akhirat, tuan-tuan, dalam kubur pun kita dah tak boleh buat apa-apa, melainkan doa, melainkan amalan-amalan kita di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan, malam ini kita masuk lagi dosa-dosa yang berkaitan ataupun dosa-dosa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, dia berkata, ini dosa berkaitan tentang curang dengan isteri orang lain. Zina lah ni. Curang ni zina lah tuan-tuan. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, dia berkata, suatu hari aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah dosa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu membuat sekutu bagi Allah, padahal dia yang menciptakannya. Kamu membuat sekutu, yakni membuat musuh, membuat musuh dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu. Tuan-tuan, ada tak manusia buat musuh dengan Allah, tuan-tuan? Ada tak? Ada, tuan-tuan. Kadang-kadang mencabar Allah. Apa yang ada dalam Al-Quran tidak dipercayainya. Apa yang ada dalam Al-Quran dianggap benda itu tipu, tuan-tuan. Mencabar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, apa yang berlaku di Indonesia, tuan-tuan, ibarat kata masyarakat di situ ibaratnya mencabar Allah. Mencabar Allah. Minum arak secara besar-besaran, dibuatkan pesta dan sebagainya, tuan-tuan. Lepas tu kahwin campur antara orang Islam dengan orang Kristian.
Duduk dalam satu rumah, lahir anak, anak pun tak tahu nak ikut agama mana. Mana yang cenderung Islam, ikutlah Islam. Mana yang cenderung Kristian, maka ikutlah Kristian, tuan-tuan. Ibarat mereka ini mencabar Allah Subhanahu wa taala. Ada juga, tuan-tuan, bukan hanya sekadar arak, selepas minum arak berzina secara besar-besaran, membuat pemujaan dan sebagainya. Macam-macam perkara-perkara yang diibaratkan seperti bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu secara besar-besaran. Ada juga individu, tuan-tuan. Tengok aku tak salat macam mana pun, kau tengok kehidupan aku. Mereka ini bangga. Mereka rasa mereka boleh hidup untuk selamanya. Mereka beranggapan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan buat apa-apa pada dia walaupun mereka tidak salat, tuan-tuan. Membuat musuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sedar pada ketika itu bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Tuan-tuan, ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan orang yang membuat dosa besar adalah mereka yang membuat sekutu ataupun bermusuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu membunuh anakmu kerana takut dia akan makan bersamamu. Tuan-tuan, kamu membunuh anakmu kerana apa, tuan-tuan? Kerana takut anak dia itu apa dia, tuan-tuan? Makan bersamamu. Makan bersamamu ni maksud dia apa, tuan-tuan? Takut akan miskin, tuan-tuan. Takut akan kemiskinan. Ada orang buat sampai tahap macam itu, tuan-tuan. Ataupun ada juga yang takut, kalau zaman Fir'aun, tuan-tuan, dia takut orang ini akan membunuh dia balik. Jadi dia perintahkan untuk membunuh anak-anak ataupun bayi-bayi lelaki, tuan-tuan. Bayi-bayi lelaki. Ada juga golongan manusia ni, tuan-tuan, dia lahir saja anak ni dia takut untuk apa? Untuk jadi miskin dan sebagainya, dia bunuh anak dia sendiri. Ada juga, tuan-tuan, orang ni dia bunuh anaknya takut apa? Takut dia memberi fitnah kepada dia, dia pun bunuh anak dia, tuan-tuan. Macam-macam jenis manusia dia, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, binatang sendiri pun tak bunuh anak. Kalau kita pergi, tuan-tuan, kalau harimau dia baru lahir anak dia, kita tengok macam mana, tuan-tuan. Harimau, jangan kata harimau, tuan-tuan. Takkan pergi macam kita. Kan, kalau kita pergi tengok ayam anak yang kecil dia jaga, dia kurung gitu, tuan-tuan. Kalau kita kacau, apa yang dia buat, tuan-tuan? Kalau ular, tuan-tuan, ular kalau dia tengah memeram telur dia tu, kita tengok, tuan-tuan, kalau kita terpijak, terganggu dan sebagainya, bagaimana dia menyerang kita balik, tuan-tuan. Itu hayawan. Itu hayawan, tuan-tuan, tapi manusia sanggup mereka berbuat demikian, tuan-tuan. Atau sekarang ni pun, tuan-tuan, kita bayangkan ada manusia yang berzina, tuan-tuan, maka lahirkan anak dia sendiri. Kadang-kadang sanggup dia buang sana buang sendiri, dan kalau dapat anak itu mati lagi bagus. Buang tu maksud ibarat kata biar mati je lah. Masa melakukan zina tidak fikir akan lahirnya anak dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi bila dah mengandung, bila dah lahir anak, maka dia letak sana, dia letak sini anak, masuk dekat tong sampah, buang dalam sungai. Kita tak tahu, tuan-tuan, yang jumpa, yang tak jumpa. Dosa berzina 1, dosa buang anak 2, dosa membunuh anak 3, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Memang Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, tuan-tuan. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan masa untuk bertaubat. Betul, tuan-tuan. Mudah-mudahan mereka yang melakukan perkara-perkara yang keji itu, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebab kita ni, tuan-tuan, tak boleh nak hukum.
Kan? Kita tak tahu, kita kata apalah kau gini ni. Betul lah, selapis kita fikir begitu tuan-tuan, tapi kadang-kadang kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan hidayah pada seseorang, dia akan berubah tuan-tuan. Apa-apa pun kita selaku sesama Islam tuan-tuan kena banyak berdoa. Kena banyak berdoa dan kita kena banyak selalu menasihati, tegur, menegur, amar ma'ruf nahi munkar, agar gejala sosial tidak akan terus berkembang tuan-tuan. Ya. Peranan kita ni tuan-tuan, kita ni dahlah sedikit tuan-tuan nak dibanding di luar sana. Kita tuan-tuan yang ada dekat dalam masjid ni nak dibanding di luar sana yang tak semayang, na'udzubillah. Yang semayang alhamdulillah tuan-tuan. Kita bimbang yang tak semayang lebih banyak daripada yang semayang tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kita yang sembahyang secara berjamaah lagi, lepas tu kita duduk dalam ni mengaji lagi tuan-tuan. Kalau kita sendiri tak tuan-tuan, kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, apatah lagi mereka yang di luar sana yang tidak salat tuan-tuan. Kita yang sembahyang, kita yang ada ilmu, kita yang dengar nasihat, kita yang tahu apa yang perlu kita buat, pun kadang-kadang tuan-tuan kita tak mampu nak buat. Apatah lagi yang di luar sana tuan-tuan, yang mana kehidupan mereka yang tak kenal tikar sejadah. Apatah lagi mereka nak melakukan amar ma'ruf nahi munkar tuan-tuan. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan suatu kewajipan untuk kita laksanakan. Ini tugas tuan-tuan, tugas kita bersama. Kita bukan nak menyalahkan orang lain, tetapi ini adalah tugas kita bersama untuk agama Islam, untuk agama Allah. Mungkin hari ini anak kita tak kena, tidak mustahil akan datang anak kita ataupun keturunan kita tuan-tuan. Cukuplah dengan apa yang berlaku pada saat ini tuan-tuan. Cukuplah apa yang berlaku pada saat ini. Jangan kita biarkan terus ia berkembang. Dengan gejala sosialnya, dengan LGBT-nya, dengan fahaman-fahaman yang luar biasanya, dengan kesesatan-kesesatan dalam memahami agama Islamnya, macam-macam tuan-tuan. Kalau kita biarkan terus ini berlaku tuan-tuan, tidak mustahil tuan-tuan Malaysia akan berlaku seperti negara-negara di luar sana yang tidak lagi menghiraukan masjid, tidak lagi menghiraukan salat, tidak lagi menghiraukan orang melakukan maksiat dan sebagainya. Ini yang sangat membimbangkan kita. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu berzina dengan isteri jiranmu. Ni kepada tajuk tadilah tuan-tuan. Apakah dosa yang paling besar? Yang ketiga iaitu kamu berzina dengan isteri jiranmu. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Berzina dengan isteri jiran tuan-tuan. Dah berlaku tuan-tuan. Sudah berlaku. Adakah ia sudah berlaku apa yang dikatakan oleh baginda Rasul ini? Adakah ia sudah berlaku? Ya, sudah berlaku. Ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh seseorang kepada saya tuan-tuan. Oleh seseorang kepada saya, yang mana mungkin saya pernah cerita, wallahualam. Masing-masing sebelah rumah. Sebelah rumah. Yang laki ni malam ni main dengan isteri jiran sebelah. Yang suami jiran sebelah ni main dengan isteri
yang main dengan isteri dia ni, bertukar-tukar. Ini jiran sebelah tuan-tuan. Tu belum lagi yang satu kerja. Tu belum lagi tuan-tuan yang bos main dengan kerani. Belum lagi yang bos main dengan PA sendiri tuan-tuan. Yang mana PA ke kerani ke apa ke tuan-tuan, semuanya itu adalah isteri orang lain. Berlaku tak benda tu tuan-tuan? Memang berlaku. Tak cukup dengan cara yang halal, dicari juga dengan cara yang haram. Tak cukup yang halal tuan-tuan, nak juga yang haram. Padahal tuan-tuan, yang halal itu sama je dengan yang haram tu. Maksud saya dia dari sudut apa yang dilaku sama je, tapi dia lebih nak yang haram daripada yang halal tuan-tuan. Yang ada pernah saya cerita juga tuan-tuan, yang golongan orang yang berduit ni tuan-tuan, yang saya cerita dekat Taman Tenaga Kajang ni kan, yang pernah saya cerita kalau tak salah saya, golongan maknyah ni tuan-tuan, malam minggu diorang parking dekat sempang-sempang, yang ambil diorang ni tuan-tuan adalah golongan yang berduit. Golongan berduit tuan-tuan maklumlah siapa. Angkut sorang tuan-tuan. Yang golongan maknyah servis baik lah. Yang sayangnya, bila golongan maknyah ni tuan-tuan tanya kenapa tuan suka yang golongan macam kami ni, kan, isteri saya dah tak best dah tua, layanan tak best, tak ada apa lah kata dia. Dia nak juga yang haram tuan-tuan. Na'udzubillah. Ini yang pondal lah tuan-tuan. Ini dengan isteri orang. Benda ni berjalan tuan-tuan. Benda ni berlaku. Dalam pejabat baik je dealnya. Di luar tuan-tuan, hujung minggu bawa hotel sana, hotel sini, hotel yang mahal, hotel bajet dan sebagainya, semua ada tuan-tuan. Dengan alasan kerja. Dengan alasan kerja. Yang sang isteri ni bagi tahu pada suami, bang, satu Ahad ni bang, saya kena kerja bang, bos saya suruh bang. Kerja dekat mana? Saya kena kerja, saya kena ikut bos saya. Ke mana? Outstation bang. Ya, tahulah outstation dekat mana. Ya, ada yang kadang-kadang luar negara. Luar negara dengan alasan kerja tuan-tuan, padahal mereka honeymoon. Ada yang dalam negara saja tuan-tuan. Pergi mana? Pergilah melancong sana, melancong sini dengan alasan kerja tuan-tuan. Bermain dengan isteri orang lain. Na'udzubillah tuan-tuan. Na'udzubillah. Ya, kadang-kadang kalau tengok benda macam ni tuan-tuan, kita kena perhatikan. Kalau ada ya anak-anak kita dan sebagainya, isteri kita mungkin dah tak ada dah kan, sekarang tahap macam ni kan. Mungkin anak-anak kita, tengok anak kita lelaki kita, mungkin menantu perempuan kita dan sebagainya, tengok kerja mereka macam mana, pejabat mana. Kita kena tengok tuan-tuan, jangan kerana duit mereka sanggup menggadaikan apa saja. Jangan kerana nak naik pangkat mereka sanggup bagi apa yang tak sepatutnya. Kadang-kadang mereka faham tuan-tuan, mereka bukan tak tahu, diorang boleh cover, diorang boleh cover tak mengandung, diorang boleh cover tuan-tuan, agar benda ni tak nampak dek pasangan hidup masing-masing. Sebab masing-masing sudah ada pengalaman. Na'udzubillah. Ini di antara dosa besar tuan-tuan. Ini di antara dosa besar yang dilakukan oleh seseorang kepada isteri orang lain. Bayangkan tuan-tuan, isteri ni nak keluar rumah pun, isteri nak keluar rumah tuan-tuan, kalau dia tak dapat keizinan daripada suami, itu adalah isteri yang nusyuz. Kemana saja dia nak pergi, dia kena bagi tahu pada suami dia tuan-tuan. Hatta dia nak puasa sekalipun tuan-tuan, dia kena tanya abang dia,
Tanya suami dia, bang boleh tak bang saya nak puasa. Puasa sunat tuan-tuan, kalau suami dia tak benarkan, dia tak boleh. Sampai tahap macam itu tuan-tuan. Isteri kena kawal betul-betul ataupun kena jaga tuan-tuan. Tak kisahlah isteri itu gaji tak berapa banyak sekalipun, sebulan 20,000, 30,000. Yang suami gaji sebulan 2,000, isteri sebulan 20,000 tuan-tuan. Tak kira kau balik rumah kau suami isteri aku kena ikut. Tak ada istilah tuan-tuan queen control dan sebagainya. Apa yang Nabi SAW bagi tahu ni tuan-tuan, nampak pada zaman tu macam tak berlaku. Tapi kenapa Nabi ucapkan, kenapa Nabi sabdakan, kenapa Nabi katakan di akhir zaman benda itu akan berlaku tuan-tuan. Yang si suami, yang si laki tidak pernah puas dengan isteri yang ada, yang si isteri tidak pernah puas dengan suami yang ada. Apabila sudah bertemu saya, sebab benda ni latest tuan, yang saya cerita ni benda cerita yang latest. Apa yang saya dapat tahu, lagi yang berlaku di sekolah dan sebagainya tuan-tuan. Asalnya kadang-kadang bukan apa pun, kadang-kadang dia bercerita tentang hubungan dia dengan suami dia. Mula-mula cerita biasa, nampak macam krisis. Cerita-cerita yang lelaki ambil point lah. Di sinilah masanya aku nak cucuk jarum. Sampai satu tahap tuan-tuan, kadang-kadang dicerita sampai dalam kelambu dicerita. Cerita habis tuan-tuan. Dan pada ketika itu syaitan masuk tuan-tuan. Habis. Bayangkan tuan-tuan, si isteri ini menceritakan kepada suami orang lain tentang kelemahan suami dia. Bayangkan seorang lelaki yang pandai mengambil peluang, apabila isteri dia ni menceritakan tentang kelemahan suami, maka dia memenuhkan kelemahan itu, kelemahan suami ni itu dengan diri dia. Isteri ni tuan-tuan kadang-kadang dengan suami sendiri tak nak cerita. Dengan suami sendiri tak nak cerita, dengan suami orang yang dia cerita. Habis tuan-tuan. Habis. Sebab itu akan berlakunya zina tuan-tuan. Akan berlakunya zina. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Zina zaman lah ni tuan-tuan macam dah tak ada apa-apa. Terlalu mudah orang nak berzina tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Anak-anak muda kita, Allah Rabbi ya Karim, anak-anak belasan tahun tuan-tuan, sekolah menengah, ya Allah, takutnya kita. Punca utama tuan-tuan pergaulan. Daripada pergaulan itu tuan-tuan, ni benda Allah ni tuan-tuan. Senang je tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tak, seorang lelaki dia nak dapat dengan seorang perempuan, dia kena dapat nombor telefon, dapat WhatsApp tuan-tuan. Senang saja. Dia nak goda perempuan tu, senang sangat tuan-tuan. Dia pergi copy dalam YouTube benda-benda yang tak baik tuan-tuan, dia post pada perempuan tersebut. Berapa lama perempuan itu akan bersabar tidak tengok apa yang dipostkan? Berapa lama dia boleh sabar tuan-tuan? Itu istilah dia. Berapa lama perempuan itu boleh sabar untuk dia tidak melihat apa yang dihantar oleh seorang lelaki. Sekali dia dah buka tuan-tuan, habis. Sudah masuk ke dalam diri dia, dalam benak fikiran dia. Hantar. Cukup 3 kali tuan-tuan, jumpa, jalan terus. Saya pernah berjumpa tuan-tuan dengan seorang lelaki. Dia cerita, Ustaz, dia kata, saya Ustaz, senang je saya nak goda dengan perempuan ni, yang saya dah bawa tidur banyak kali ni Ustaz. Selamba je kata. Orang luar ya. Orang yang baya-baya, taman saya baya-baya umur pada kita itu, dia cakap dengan saya itu umur dia 50 tahun ke atas. Dia cakap dengan saya, Ustaz, saya nak jadikan budak ni isteri saya, tapi dia tak nak.
Ya, dia tak nak. Ini yang Islah dia katakan sebagai sugar daddy ya. Saya heran, saya tanya dia, macam mana awak boleh tackle budak ni? Mudah sangat dia kata. Saya bagi RM5 je. Saya bagi RM5 untuk top up. Tapi dia balas RM5 tu, dia bagi badan dia. Tuan-tuan, rapuhnya tuan-tuan. Tapi kalau benar apa yang dia cakap, benar apa yang saya sampaikan tuan-tuan. Kalau tak benar, saya pun tak benar lah tuan-tuan. Tapi kalau benarlah tuan-tuan, na'udzubillah min zalik tuan-tuan, betapa rapuhnya tuan-tuan, betapa rapuhnya iman anak-anak kita, betapa takutnya kita tuan-tuan kalau benda ini berlaku. Saya pun takut tuan-tuan, saya anak lelaki 5 orang. Takut tuan-tuan. Yang kalau ada anak perempuan lagi takut tuan-tuan. Saya yang lelaki pun saya takut, yang perempuan apatah lagi. Kita hantar sekolah tuan-tuan, kita hantar sekolah, siapa yang boleh jamin 100% dia boleh baik dekat sekolah? Ataupun siapa yang boleh jamin dekat sekolah dia tidak terpengaruh dengan benda-benda yang tak baik tuan-tuan? Sekolah ni tuan-tuan, tak kira sekolah kebangsaan ke, sekolah agama ke, sekolah tahfiz ke, belaka tuan-tuan. Apatah lagi musuh utama kita ni sampai pada mereka tuan-tuan. Sampai je benda ni tuan-tuan, dia macam makanan yang dihurung oleh lalat tuan-tuan. Ada je seorang bawa tuan-tuan, rup, semua datang. Kalau yang ditonton itu baik, maka baiklah. Tapi kalau yang ditonton itu tidak baik tuan-tuan, habis. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan kita, betul lah ya, kena doa dengan Allah. Kita berikan azan insya-Allah seketika. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, sebab itulah tuan-tuan ya, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, la taqrabuz zina ya tuan-tuan, janganlah kamu menghampiri zina. Sebab bila kita hampir dengan zina ni, perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita pada zina tuan-tuan, kalau kita hampir tuan-tuan, tak mustahil kita akan lakukan zina. Kalau dalam hadis tadi tuan-tuan, kamu berzina dengan isteri jiranmu tuan-tuan, maksudnya dekat situ tuan-tuan, kalau orang yang dah kahwin berzina dengan orang yang dah kahwin tuan-tuan, kalau hukum Islam tuan-tuan, kena rejam sampai mati tuan-tuan, kena rejam sampai mati. Kalau orang yang tak kahwin lagi, dia kena sebat sampai 100 kali tuan-tuan. Itu bukanlah main-main sebat atau main-main kejam tuan-tuan, kena ada saksi apa semua komplit dah tuan-tuan. Ini hukum Islam tuan-tuan. Saya nampak tuan-tuan, tentang zina ni, selagi mana hukum Islam ni tuan-tuan tidak dapat dilaksanakan, sangat payah tuan-tuan, benda ni akan berkurangan. Selagi mana hudud ataupun hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Hudud ni tuan-tuan, hukum yang Allah sudah tentukan, bukan hukum manusia, tapi hukum Allah. Hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Kalau manusia ni berzina, sekian kena buat. Kalau manusia ini mencuri, sekian kena buat. Tuan-tuan, andai kata kita tak buat apa yang Allah suruh tuan-tuan, kita akan menerima nasib malang yang akan datang. Kita tengok tuan-tuan, kalau orang hisap dadah sabalah ni tak boleh nak dibendung tuan-tuan. Yang berzina tuan-tuan, kalau ikut ranking anak luar nikah, tak ada menurun, semua meningkat. Meningkat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, orang ataupun sebab itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan dalam Al-Quran, kalau kita tak percaya, tidak meyakini tuan-tuan, kita boleh kufur. Kita ragu, kufur kita tuan-tuan. Kufur. Jangan main-main. Ibarat kata kita tak percaya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan ini, kita tak buat. Kalau ada boleh ke? Ya ke zina boleh kurang? Ada begitu tuan-tuan, kufur. Jangan main-main. Cukuplah ada terdetik dalam hati ni tuan-tuan, ya ke? Ni banyaklah negara lain buat hudud pun sama je. Na'udzubillah tuan-tuan, timbul istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Sebab kita kena yakin apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ni tuan-tuan, Allah tahu. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, Allah tahu kekuatan dan kelemahan dia. Sebab itu Allah tentukan hukum sekian ini dengan kesalahan sekian dengan hukuman sekian, kesalahan sekian dengan hukuman sekian. Allah tahu tuan-tuan.
Sampai satu tahap tuan-tuan, orang yang kena rejam, orang yang kena sebat tuan-tuan, di khalayak ramai. Kerana apa tuan-tuan? Sebab Allah tahu manusia ni kalau tengok depan mata tuan-tuan, dia takut. Gedebe macam mana pun, samsing macam mana sekalipun tuan-tuan, kalau dia nampak, dia takut. Kalau bagi orang yang mencuri, dia kena kerat tangan. Tapi zaman Rasulullah tuan-tuan, berapa ramai yang kena? Tak ramai pun. Jangan kita ragui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Kalau kita ragu saja tuan-tuan, kita rasa betul ke? Saya bimbang tuan-tuan, bukan saya nak mengkafirkan, tidak tuan-tuan. Saya bimbang kita jatuh kepada kufur. Takut tuan-tuan, takut, na'udzubillah. Na'udzubillah tuan-tuan. Sebab itu kita kena percaya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Antara salah satu tanda hari kiamat adalah lahirnya anak-anak yang tidak mempunyai bapa. Anak luar nikah tuan-tuan. Ratus ribu tuan-tuan. Ratus ribu. Sampai kajiannya sampai 2008. Sekarang 2018 tuan-tuan. 200 ribu lebih tuan-tuan. Itu yang berdaftar di JPN. Boleh tengok, cek, boleh cek tuan-tuan. Mungkin ada yang kerja ke siapa kawan dan sebagainya, boleh cek tuan-tuan. Yang tidak ada bapa tuan-tuan. Maksud dia bila lahir anak itu tuan-tuan, isu zina banyak. Tuan-tuan. Ya. Walaupun dekat JPM itu bukan anak zina saja tuan-tuan, kita tahu, kita faham kan? Tapi yang majoritinya adalah anak luar nikah. Anak luar nikah tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, suatu hari nanti na'udzubillah, anak kita dijodohkan dengan anak yang tidak ada punya bapa. Apa perasaan kita tuan-tuan? Anak tu salah tak? Anak tu tak salah tuan-tuan. Anak tu tak salah. Anak tu lahir pun dia tak tahu apa pun tuan-tuan. Dia tak salah. Yang salah tu ibu dengan ayah dia. Kalau dah ramai macam itu tuan-tuan, dah ramai macam itu, bila orang kata kau bapak kau siapa? Aku pun tak tahu. Kau anak luar nikah. Dekat sekolah pun dia dah tension tuan-tuan. Dia besar, dia akan buat benda yang sama. Kalau dia tak kuat iman tuan-tuan, dia akan buat benda yang sama. Dia akan bercambah tuan-tuan. Na'udzubillah tuan-tuan. Diserang dari sudut psikologi anak-anak luar nikah ni tuan-tuan. Dari sudut psikologi mereka down. Bila orang tahu, kawan dia tahu, dia membesar tuan-tuan, kadang-kadang dia di pulau, sedangkan dia tak salah tuan-tuan. Yang kita bimbang tuan-tuan, apabila mereka ini tidak diberikan didikan yang baik, didikan agama khususnya tuan-tuan, maka dia juga akan rosak sama macam ibu ataupun ayah dia. Tapi kalau dia ni tuan-tuan, ada yang ambil dia keluarga yang baik, keluarga yang beragama, diberikan didikan dan sebagainya, dari sudut keselamatan itu mungkin akan selamat. Tapi dari sudut psikologinya tuan-tuan, dia tetap terasa dia pun tak tahu siapa bapa aku. Melayukah, Banglakah, Cinakah, Indiakah, semua dia tak tahu tuan-tuan. Na'udzubillah tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan kita perlu kembali. Dunia sekarang tuan-tuan, bagi saya punya pandangan, tidak ada cara lain melainkan cara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah putuskan dalam Al-Quran. Kita perlu kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja tuan-tuan. Walaupun nampak bunyi macam mustahil tuan-tuan, tapi tidak ada apa lagi. Kalau golongan kami, geng-geng ustaz ni, apa yang kami boleh cakap itulah dia tuan-tuan. Setakat ni lah yang boleh kita sampaikan.
Paling kurang tuan-tuan pun ada rasa bersetuju dengan kami. Kita yang bimbang tuan-tuan, masyarakat ramai yang ragu tentang hukum Allah. Bila ragu kita bimbang tuan-tuan, akidah rosak. Bila ragu akidah rosak tuan-tuan. Paling kurang tak ragu tuan-tuan. Paling kurang kita ni tak menentang, tak ragu, tak menentang. Paling kurang kita bersetuju, itu pun dah kira bagus. Walaupun kita tak mampu nak buat, kita bersetuju. Yes, betul. Saya yakin bahawa hukum Allah ni kalau buat gejala sosial, khususnya zina ke, merompak ke, mencuri, akan berkurangan. Kalau ada sampai tahap macam itu pun dah kira bagus tuan-tuan, bagus. Ini ada pula nak dibahas lagi tuan-tuan. Nak dibahas apa lagi? Apa yang Allah dah kata. Masyarakat kena faham tuan-tuan tentang apa yang ada dalam Al-Quran, hukum hakam dan sebagainya, untuk menyelamatkan kita semua tuan-tuan. Sebab itu apa yang berlaku dekat Indonesia tuan-tuan, kemaksiatan telah berleluasa. Maksiat telah berleluasa tuan-tuan. Pusat pelacuran dibina tuan-tuan, dibina dan dikawal rapi oleh polis. Sebab apa? Sebab mereka kata sudah tidak boleh lagi nak dibendung pelacuran di kampung-kampung. Lalu kerajaan membina pusat pelacuran. Minta maaf ya kalau ada orang Indonesia dekat sini. Saya bercerita base kepada apa saya punya pengalaman di Indonesia, bukan masuk pusat tu tuan-tuan. Sebab dekat tempat saya belajar tuan-tuan, itulah kawan saya. Dia cerita, ni ada kerajaan yang binakan sebab nak mengelakkan pelacuran ni berlaku dekat kampung-kampung. Lalu disediakan tempat, siapa yang nak melacurkan diri, siapa nak cari pelacur, pergi dekat tempat ni. Dekat pintu depan ada polis, dekat pintu ujung sana ada polis. Kau lalulah lorong tu tengah-tengah, ramai perempuan. Kau nak pilih, ambil masuk dalam bilik, settle, keluar balik. Ni kawan saya sendiri pergi tuan-tuan, dia nak tengok, tapi saya tak pergi lah. Takut saya tuan-tuan, takut, tak berani. Saya pun tahu juga iman tahap mana tuan-tuan. Kawan saya ni pergi bukan dia nak benda tu, dia nak tengok betul ke tak betul. Dia pergi sendiri tuan-tuan. Dia lalu lorong tengah tu, berapa ramai perempuan, kiri dan kanan. Setiap bilik ada pintu perempuan, pintu perempuan, pintu perempuan. Masuk tengah-tengah tuan-tuan. Macam-macam godaan ada, muka cantik, muka serum, muka penyek, semua ada tuan-tuan. Pilih saja. Macam-macam tuan-tuan. Sebab itu tak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala turunkan balak satu demi satu tuan-tuan. Wallah alam apa yang berlaku ada hikmahnya betul tuan-tuan. Kapal terbang baru-baru ni terhempas dengan tsunami dan sebagainya. Kita pun tak tahu, bahkan bangsa mereka sendiri pun cakap apa yang akan berlaku di Indonesia selepas ini. Satu demi satu ujian yang Allah SWT berikan. Mereka bukan tak tahu apa yang telah berlaku. Mereka bukan tak tahu tuan-tuan. Disebabkan oleh kemiskinan, mereka sanggup melanggar syariat Allah. Salah satunya pelacuran tuan-tuan. Kerana kemiskinan, kerana nak wang ringgit, mereka sanggup melacurkan diri, sanggup melacurkan anak-anak mereka, sanggup melacurkan isteri mereka tuan-tuan, semata-mata untuk wang ringgit nak hidup. Kalau tak ada, dia kata mereka akan mati. Ya ke? Wallahu a'lam tuan-tuan, tak tahu nak cerita. Kita bimbang tuan-tuan dekat Malaysia. Kita bimbang dekat Malaysia tuan-tuan. Sejauh mana serius tidak seriusnya masyarakat melihat perkara ini. Kita tak tahu serius tak seriusnya pihak kerajaan melihat perkara ini. Kita tak tahu serius tak seriusnya
Ya, kita orang masjid, orang surau dan sebagainya melihat benda ini. Berapa ramai di kalangan kita yang mementingkan diri nak dibanding dengan masyarakat. Tak apalah orang lain buat, yang penting aku selamat. Takut kita, tuan-tuan. Kita berada di akhir zaman, tuan-tuan, memang ujiannya begini. Ya, dan ingat bahawa bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala, tuan-tuan, Allah tidak akan turunkan pada orang yang bersalah saja, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada semua yang bersalah ataupun tidak bersalah, tuan-tuan. Ya, tentera Allah bukan air saja. Jangan kita sangka kita jauh daripada laut, kita jauh daripada sungai. Jangan kita sangka kita boleh selamat, tuan-tuan. Tentera Allah, angin, ribut, puting beliung, itu adalah tentera-tentera Allah, tuan-tuan. Bila-bila masa saja Allah boleh hantar, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan tentera-tenteranya. Kita ni, saya yakin, tuan-tuan, dekat Malaysia ni, saya punya gambaran lah yang saya punya nampak, tuan-tuan. Sebab masih lagi ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tuan-tuan. Masih ada lagi yang buat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dah tak ada, tuan-tuan, tak mustahil satu demi satu ujian daripada Allah akan menimpa kita. Na'udzubillah, tuan-tuan. Mudah-mudahan, tuan-tuan, dengan apa yang kita dengar daripada hadis Nabi SAW tadi, tuan-tuan, kita rasa sedar, kita perlu insaf, ya, akan amaran-amaran, ya, ataupun apa yang Nabi katakan tadi, agar perkara ini tidak berlaku dalam diri kita khususnya, tidak berlaku dalam masyarakat amnya, tuan-tuan. Yang pertama tadi apa dia, tuan-tuan? Menjadi musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa, tuan-tuan? Membunuh anak sendiri. Yang ketiga apa dia, tuan-tuan? Yang ketiga adalah berzina dengan isteri jiran, ataupun berzina dengan siapa? Dengan isteri orang lain. Ya, dengan isteri sendiri tak sebut berzina, tuan-tuan, ya. Dia bukan berzina kalau berzina dengan isteri orang lain. Jadi tiga perkara ini merupakan dosa besar di sisi agama kita. Kita kena sedar, kita kena insaf, kita kena takut, ya, dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan sampai satu tahap, tuan-tuan, kita buat dosa, kita tak ada rasa dosa. Ini paling bahaya, tuan-tuan. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya, tuan-tuan. Saya petang saya ada tengok cerita, apa nama tajuk cerita tu, tuan-tuan? Apa? Dia ceritanya bukan apa, tuan-tuan, cerita tentang dua orang lelaki. Yang lelaki ni menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan perempuan ni. Seorang lelaki ni menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan seorang perempuan ni. Yang lelaki seorang ni, dia tak ada ilmu apa-apa asalnya, jadi dia kalah. Dia kalah, jadi lelaki ini dapat perempuan ni. Last sekali, tuan-tuan, yang lelaki seorang lagi yang tidak ada apa-apa ni, dia belajar pula ilmu hitam juga. So ilmu hitam vs ilmu hitam. Setan lawan dengan setan, tuan-tuan. Setan lawan dengan setan kerana nak merebut seorang wanita. Jadi yang asal tidak ada ilmu ni, dia pergi keluar apa sebagainya, dia menuntut ilmu hitam juga. So dia patah balik, U-turn, balas dendam. Last fight, dua-dua, tuan-tuan, ilmu hitam lawan ilmu hitam. Seorang tu mati dibunuh oleh yang asal tak ada ilmu hitam tu, dia mati. Last sekali yang tak ada ilmu hitam, yang dia ada ilmu hitam tu, datang seorang ustaz lah, kata ustaz, dia orang fight. Sebab ustaz ni kata, sudahlah,
Kamu nak balas dendam kan, orang tu dah mati, dia ingat dia nak insaf, rupa-rupa tak, dia pula nak bergaduh dengan ustaz tu. Dan sekali dia fight dengan ustaz, so dia pun dah terbakar. Sebab tu ustaz menggunakan ayat Al-Quran lah kan, fight dia pun terbakar, melekat dekat pokok tu. Cerita lah tuan-tuan kan, cerita kan, dia bagi ayat Quran terbakar. Jadi dua-dua setan ni habis terbakar tuan-tuan. Habis terbakar. Nak cerita tuan-tuan sebab wanita. Macam-macam dalam masyarakat kita. Biasanya tuan-tuan, apa yang didramakan itu berlaku dalam masyarakat. Na'udzubillah. Itu dah syirik tuan-tuan, mengambil syaitan ataupun iblis sebagai pembantu dia, sebagai khadam dia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita jauh daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Harapan dan doa tuan-tuan agar kita dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran dengan apa yang kita dengar. Dan mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekali lagi ya Allah, kami tadah tangan kami yang penuh dengan dosa ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan tidak putus-putusnya ya Allah, agar Engkau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan, kesilapan kami selama ini ya Allah. Kami sedar ya Allah, masa yang berlalu ya Allah, banyak kami melakukan dosa ya Allah. Ada ketikanya kami melakukan dosa kecil ya Allah, ada ketikanya kami melakukan dosa besar ya Allah. Ada ketikanya kami melakukan dosa dalam keadaan kami tahu, ada ketikanya kami melakukan dosa dalam keadaan kami tidak sedar ya Allah, tapi ia tetap berdosa. Ya Allah, kami lemah ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan, kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Kau jadikanlah kami ini ya Allah, kurniakanlah, rezekikanlah kepada kami ini perasaan takut untuk melakukan dosa ya Allah. Kurniakanlah kepada kami ya Allah perasaan takut untuk kami melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah semangat ya Allah, berikanlah kami hidayah ya Allah, agar kami senantiasa melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah ya Allah dosa ibu ayah kami juga ya Allah, dosa pasangan hidup kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami ya Allah daripada mereka melakukan dosa ya Allah. Ketika mana mereka bersama dengan kami ataupun mereka tidak bersama dengan kami ya Allah. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami ya Allah. Kami tidak mampu nak jaga, nak pelihara anak-anak kami ketika mana mereka tiada bersama dengan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah anak-anak kami ini ya Allah daripada terpengaruh perkara-perkara yang boleh merosakkan diri mereka ya Allah, khususnya dari sudut akidah mereka dan akhlak mereka ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Kau dengarilah ya Allah akan rintihan hati-hati kami. Terimalah ya Allah segala doa-doa kami ya Allah, kerana Engkau sajalah tempat kami berlindung ya Allah. Engkau sajalah tempat kami memohon perlindungan ya Allah. Tidak ada selain daripada Engkau wahai Allah, Tuhan yang maha berkuasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala-galanya.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.